sektor pelancongan nak jadi penyumbang macam mana? Okey, sebenarnya kalau kita nak ikut matematik mudahnya senang aja. Kita di Ipoh ni duit kita begitu banyak aja. Jadi untuk kalau kita nak dapat menampakkan duit orang-orang Ipoh, kita kena tambahkan duit. So satu benda ialah kita jual apa yang ada pada kita kepada orang luar untuk dapat duit. Nombor dua caranya ialah kita dapatkan duit yang daripada luar tu datang secara automatik. So maknanya kalau kita tak nak korek-korek benda kita, hasil-hasil bumi kita atau potong-potong semua benda kita yang ada, hutan yang ada semua ni, maka kita kena datanglah orang tu datang kepada tempat kita untuk bagi duit ke kita. Dan ini kita dapat lakukan melalui pelancongan. Apabila mereka datang ke negeri Perak, mereka tengok di Ipoh ke atau di Taiping, Kuala Kangsar dan sebagainya, mereka tengok peninggalan-peninggalan sejarah kita. Mereka tengok kepada hutan kita, alam semula jadi kita, kebudayaan kita dan sebagainya. Di mana benda-benda ni apabila mereka datang melihat secara menghadapi pengalamannya mereka sendiri, dan apabila mereka berada di sini mereka akan berbelanja. Makanya duit daripada luar tu akan datang ke negeri Perak dan di situlah pendapatan akan dijanakan kepada ekonomi negeri Perak. Bagi program Tahun Melawat Perak ni berjalan secara lancar, dan apa sasaran kerajaan negeri sepanjang tempoh setahun? Sebenarnya usaha dia bukan kata kita nak kata masuk Tahun Melawat Perak baru kita nak buat. Sebenarnya dah berbulan-bulan dulu pun kita dah start dah. Termasuklah antaranya kita memperbaiki peruntukan khas daripada kerajaan negeri untuk memperbaiki hardware-hardware yang ada. Hardware itu struktur-struktur asas dia seperti kawasan-kawasan pelancongan seperti mana-mana. Mungkin ada struktur bangunan dan sebagainya yang memerlukan baik pulih dan sebagainya atau upgrading itu telah dilakukan. Dan juga setentunya kita perlu juga melakukan promosi-promosi untuk mengajak orang luar, biar daripada luar negeri ataupun luar negara ataupun luar bandar lah sekurang-kurangnya untuk datang ke Perak ataupun di Ipoh untuk melihat keindahan dan keunikan negeri Perak. Sasaran pelancong macam mana? Sasaran pelancong kita sebenarnya kalau sasaran pelancong kita adalah 8 juta pelancong domestik dan juga cuma 350,000 sahaja untuk pelancong-pelancong daripada luar negara. Jadi mungkin ada akan tanya kenapa perbezaan yang begitu ketara lah kalau kita nak katakan antara dua-dua ni. Jadi salah satu sebab ialah Ipoh ni atau Perak ni sememangnya kita kedudukan kita di tengah-tengah antara negeri-negeri di utara dan negeri-negeri di selatan. Dan secara kebiasaannya mereka akan melalui negeri Perak dalam perjalanan mereka dan mereka akan duduk di negeri Perak seketika ataupun mereka dengan sengaja datang ke negeri Perak. Tetapi dari segi konteks daripada pelawak-pelawak atau pengunjung atau pelancong daripada luar negara, ini ada sedikit booming. Kerana mereka terpaksa datang sama ada melalui pelabuhan ataupun lapangan terbang. Nah, apabila ini berlaku untuk negeri Perak atau untuk Ipoh ni, kita cuma ada penerbangan ke Singapura saja. Dan kita cuma sasaran kita pun kalau kepada pelancong luar negara yang konsisten itu adalah daripada lapangan terbang Singapura. Okey, untuk mereka yang daripada yang lain-lain tempat, maka mereka terpaksa melalui Penang ataupun melalui KLIA, di mana secara automatiknya pengunjung luar negara yang datang ke Malaysia akan berkunjung di negeri-negeri tersebut ataupun dekat dengan tempat tersebut. Dan di sini merumitkan kita untuk mendapat pengunjung-pengunjung untuk datang ke tempat kerana mereka dah berhenti di negeri-negeri lain. So, Perak ni Ipoh pun ada airport sendiri, CSS tu. So, tak ada ke cadangan untuk upgrade masuk penerbangan daripada luar negeri sekitar Asia Tenggara ke yang lain daripada situ? Ada cadangan tak? Okey, nombor satu, kita perlu lihat pada satu fakta dulu di mana penerbangan masuk daripada Singapura tidak setentunya pelancong daripada Singapura aja. Sebenarnya Singapura merupakan satu airport antarabangsa di mana ramai orang boleh transit daripada Singapura ke Malaysia. Salah satu daripada yang selalu buat transitnya adalah daripada China ataupun daripada Australia yang akan transit masuk ke Ipoh. Setentunya ini tidak boleh melawan lah dengan apa yang kita boleh dapat, iaitu apabila untuk kapal penerbangan tu terus landing kat Ipoh. Itu setentunya apabila Ipoh akan capture 100% pengunjung-pengunjung yang ada. Sebenarnya kerajaan negeri memang kita dah lihat dan kita memahami keadaan ini, tekangan ini juga, dan kita telah banyak kali telah membuat cadangan-cadangan
atau kita telah memberi pandangan kepada Kerajaan Persekutuan di mana kita meminta cadangan kita amat mudah untuk lapangan terbang di antarabangsa KLIA biarpun di Pulau Pinang, terutamanya di utara di mana lapangan terbang ini mungkin menghadapi kekangan kapasiti. Jadi offer kita sangat mudah. Biarlah lapangan terbang yang dah establish ni untuk mereka ambil market yang lebih lukratif, iaitu penerbangan jarak jauh 5 jam, 10 jam dan sebagainya. Dan biarlah Ipoh kita sebagai lapangan terbang di tengah-tengah pekan ni atau tengah-tengah bandar ni, kita ambil penerbangan jarak dekat, iaitu di sekitar kawasan regional airport. Mungkin di dalam ASEAN sahaja ataupun mungkin di selatan sehingga ke selatan China dan sebagainya. Di mana penerbangan mungkin ambil 3 jam lebih, tak lebih 4 jam dan sebagainya. Jadi ini sememangnya akan sebenarnya bagi Ipoh, bagi Perak dah jadi satu peningkatan. Di mana kita daripada terbang ke Singapura saja, kita jadi boleh terbang sebagai contoh kemungkinan. Kita ke Bangkok, Thailand, ke Jakarta, Indonesia, ke Filipina, ataupun ke selatan China. Ini bagi Perak dah satu peningkatan. Dan pada masa yang sama sebagai contoh untuk lapangan terbang di utara tu, yang hampir pada kapasiti dah, mereka boleh konsentrate kepada penerbangan jarak jauh di mana merupakan satu pendapatan yang lebih lumayan kepada industri mereka di situ. Kat Perak ni kan banyak kawasan-kawasan menarik ya. Kita dengar discuss apa lagi, Mangkos. Ada tak kawasan Perak yang bagi cadangkan untuk orang melawat selain daripada kawasan yang dah famous, dah terkenal tempat lain? Ada cadangan. Okey, sebenarnya benda ini dia memang kita memahami. Contohlah sebagai contoh lah kan, kalau kita nak kata di Ipoh ni memang dah ramai, terutamanya setiap kali hujung minggu, cuti-cuti dan sebagainya, memang dah penuh sesak pun dengan orang. Itu merupakan satu signal yang baik. Tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh mengharapkan pada Ipoh aja. So ada banyak tempat kita tengah usahakan. So dan kebetulan tahun ini merupakan tahun sambutan 150 tahun untuk Taiping. Dan di mana kita difahamkan mereka-mereka yang berada di Taiping, biar daripada segi kebetulan Timbalan Menteri dan juga Exco juga berasal daripada kawasan Taiping, dan juga pihak-pihak PBT sedang menganjurkan pelbagai aktiviti dalam menyambut sambutan 150 tahun Taiping untuk sepanjang tahun ini. Pada masa yang sama juga kita mempunyai beberapa tempat lain seperti mungkin anda sedia maklum bahawa kita sedang cuba dengan kuat untuk menggiatkan atau menaikkan kluster daripada sekitar Batu Gajah, iaitu daripada Escape Park sehinggalah ke DT5, Escape Park tu ke Rumah Datuk Lat, ke Silver Lake, ke Keris Kasa, Taman Herba, sehinggalah ke Gopeng. Jadi ini merupakan satu kluster baru supaya kita boleh mendapat pelancong-pelancong. Sebab pelancongan ni sangat penting. Mereka tidak boleh melihat produk lama tu mungkin sekali, 2-3 kali. Dan mereka tak akan datang 10-20 kali untuk melihat produk yang sama. Tetapi pada masa yang sama, sekiranya mereka mempunyai beberapa produk baru, mereka tidak kisah untuk ke tempat lama. Pada masa yang sama, mereka nak lihat 1 atau 2 tempat baru tu. Jadi ini akan dapat menambahkan tarikan negeri Perak. Dan pada masa yang sama, kita harap ia akan menjadi satu tarikan di mana kita kata dari konteks bahasa pelancongannya menambah 1 malam, di mana mereka akan bermalam 1 malam lebih di negeri Perak, di mana ia akan dapat menjana lebih pendapatan lah kepada penggiat-penggiat industri pelancongan ini. Jadi masuk pelancong kan setakat duit je, tapi apa manfaat pada rakyat sendiri? Rakyat rakyat dapat yang pilih rakyat. So of course ada. Okey, betul. Okey, saya bagi contoh senang. Mungkin ekonomi negeri ini bernilai cuma orang kata 10 bilion. Contoh. Dan apabila pelancong-pelancong datang membawa 1 bilion lebih dalam setahun ni, makanya ekonomi negeri Perak akan menjadi daripada 10 bilion secara keseluruhan menjadi 11 bilion secara keseluruhan. Dan secara tidak langsung pendapatan lebih ni yang bergerak dalam ekonomi ni, dia akan memberi manfaat kepada semua. Nombor 1, bisnes-bisnes ni akan buat keuntungan. Tuan punya akan buat keuntungan. Nombor 2, mereka akan menggaji lebih ramai orang untuk bekerja dengan mereka.
di mana okey, tak kiralah sama anda adalah pemilik tu ataupun orang anda adalah pekerja tu, bermakna pendapatan anda akan menjadi lebih. Dan apabila pendapatan mereka menjadi lebih, mereka akan lebih berbelanja di luar. Sama ada mereka keluar makan ke, mereka nak beli baju anak-anak ke, mereka nak beli kereta baru ke dan sebagainya. Di mana apabila ini duit yang mereka jana daripada pelancongan ni akan jatuh ke sektor lain. Kan? Dan contoh lagi, sebagai contoh, mungkin dia nak buat bisnes tu dah bagus A ni, dia nak tambah bisnes B. Jadi mereka terpaksa bina kedai baru, nak buat renovation baru dan sebagainya. Jadi sektor-sektor ni pembinaan pula akan mendapat keuntungan. Nah, ini juga akan pergi kepada hardware dan seterusnya. Maka keseluruhan pusingan duit yang bergerak dalam ekonomi itu akan menjana kehidupan yang lebih bagus, kerana apabila semua orang membuat untung, semua orang mendapat lebih gaji, jadi dengan situlah di mana taraf hidup rakyat negeri Perak akan meningkat. Kita nak end up punya deburi. So harapan YB secara keseluruhan untuk DMP 2024. Saya menyerulah kepada semua rakyat negeri Perak, sekiranya kita ingin melihat Perak maju semula kepada apa yang dalam ingatan kita, terutama mereka yang pada zaman saya lah, ingatan kita di mana Perak yang begitu dahsyat sekali di Malaysia ni pada beberapa dekad dahulu. Kita mempunyai kemampuan untuk menjadi sebegitu. Cumanya kita kena berusaha. Jadi dengan itu kita harap semua, nombor satu, biar kita tambah-tambahlah seri pada senyuman kita tu. Apabila kita jumpa pelancong, kita jumpa mereka datang pada luar, kita senyumlah lebih baik. Itu untuk sama ada anda secara langsung merupakan penggiat pelancongan atau tidak. Nombor dua, jagalah kebersihan kita. Supaya apabila mereka balik daripada negeri Perak ke negeri masing-masing atau ke negara mereka, mereka mempunyai satu ingatan yang baik di mana mereka begitu indahnya negeri Perak. Kita tidak inginlah mereka ingat kepada negeri Perak adalah negeri orang mungkin kurang budi bahasanya atau kurang tahap kebersihannya. Jadi untuk itu kita perlu tingkatkan budi bahasa kita, senyuman kita, kebersihan kita untuk menjamin kejayaan tahun melawat Perak.